Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, setelah kita mempelajari tentang perkara-perkara rukun dan wajib bagi umrah dan haji, kita juga harus menitik beratkan tentang larangan ihram, yang mana yang telah disyariatkan di dalam ibadah umrah dan haji ini. Apa itu larangan ihram? Ia adalah perkara dan perbuatan yang dilarang dilakukan sementara waktu selama tempoh berihram, iaitu dari mula berniat ihram sehinggalah selesai bertahlul. Seperti yang kita maklum, apabila kita sampai di miqat, maka kita akan berniat ihram untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Sebaik sahaja berniat, maka secara automatiknya kita telah pun terikat dengan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Kenapa kita disyariatkan dengan larangan ihram ini? Atau apakah falsafah di sebalik larangan ihram ini? Pertamanya adalah untuk kita menjadi orang yang prihatin dan orang yang sentiasa berwaspada terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya, supaya kita bermujahadah dan melawan hawa nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Dan ianya juga adalah satu proses untuk mendidik jiwa dan mentarbiah diri kita untuk sentiasa mentaati perintah Allah. Larangan ihram ini terdiri dari dua jenis larangan. Jenis yang pertama dipanggil jenis tarafuh, iaitu yang berkaitan dengan berhias, bersuka dan berseronok. Terdapat 9 perkara dari jenis tarafuh ini. Manakala jenis yang kedua dipanggil jenis itlaf, iaitu yang berkaitan dengan menggugur, menghilang, merosak dan membinasa. Bagi jenis itlaf pula terdapat 4 perkara. Mari kita lihat kesemua 13 perkara tersebut satu persatu. Yang pertamanya dari jenis tarafuh, iaitu pertama, dilarang bagi lelaki dari memakai pakaian yang bersarung atau bercantum. Contohnya seperti baju, seluar, stokin dan kasut. Kedua, dilarang bagi lelaki dari menutup kepalanya, sama ada dengan kopiah, topi, dengan tuala contohnya dan sebagainya. Ketiga, dilarang bagi wanita pula dari menutup muka. Jadi bagi wanita-wanita yang kebiasaannya memakai niqab, maka dia perlulah membukanya sewaktu di dalam ihram. Kecuali bagi keadaan-keadaan tertentu seperti sewaktu COVID, diharuskan untuk memakai pelitup muka. Seterusnya, yang keempat ialah dilarang bagi lelaki dan wanita dari memakai sarung tangan. Keempat-empat perkara ini adalah dari sudut pakaian, manakala terdapat dua perkara yang dilarang dari sudut berwangi-wangian, iaitu yang pertama, dilarang memakai apa-apa jenis wangi-wangian pada tubuh badan maupun pakaian. Dan seterusnya, dilarang memakai minyak di kepala, misai, janggut atau mana-mana bulu pada tubuh badan kita. 3 perkara lagi adalah dari sudut hubungan jantina atau yang berkaitan dengan nikah kahwin. Iaitu yang pertama, dilarang bagi melakukan pendahuluan persetubuhan ataupun muqaddimah jima' seperti berpeluk-pelukan, bercumbu-cumbuan dan sebagainya. Yang kedua pula ialah larangan dari melakukan persetubuhan, yakni berjima'. Dan seterusnya ialah dilarang berkahwin ataupun mengkahwinkan ataupun menerima wakil kahwin. Kita lihat pula apakah 4 perkara yang termasuk di dalam jenis itlaf. Yang pertama ialah dilarang dari menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan yang dilakukan dengan perbuatan sendiri. Yang kedua ialah dilarang dari mengerat atau memotong kuku dengan apa jua cara sekalipun, termasuk dengan menggigit kuku tersebut. Dua perkara ini terdiri daripada sudut kecantikan, manakala dua perkara yang terakhir adalah termasuk dari sudut alam sekitar, iaitu kita dilarang yang pertamanya memotong, menebang, mengerat, mencabut atau membinasakan pokok atau sebahagian dari pokok seperti dahan dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah dilarang dari memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan yang halal dimakan. Demikianlah kesemua 13 perkara larangan ihram yang perlu kita fahami. Sekarang mari kita lihat pula apakah implikasi akibat daripada pelanggaran larangan ihram ini. Bagi jenis tarafuh, jika perkara itu sengaja dibuat, maka dia berdosa dan dikenakan dam,
Manakala jika tidak sengaja ataupun jahil ataupun lupa, tiada dosa dan tidak dikenakan dam. Bagi jenis itlaf pula, sekiranya ia sengaja dibuat, maka dia juga berdosa dan dikenakan dam. Jika tidak sengaja atau jahil ataupun lupa, dia tiada dosa, akan tetapi tetap dikenakan dam. Demikian tuan-tuan dan puan-puan seberingkas berkenaan dengan larangan ihram. Semoga dengan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat menjadi panduan dalam kita menjalani ibadah kita dengan sempurna, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Faris, SPHU Batch 10.